Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana pada hari ini dapat lagi kita bertemu secara maya. Secara maya lah, secara dalam talian. Kalau tahun 6 UKM, minggu lepas Ustaz dah bagi ni lah beberapa ataupun sedikit perkongsian mengenai minggu lepas kita belajar tentang tilawah Al-Quran. Ustaz harap surah yang Ustaz baca, yang kita sama-sama baca lah, yang kamu sama baca kan di rumah, kamu dapat amalkan dan hafal lah, kalau boleh hafalkan lah. Okay, surah tersebut yang minggu lepas yang kita belajar. Baik, pada minggu ni untuk pendidikan Islam, hari ni hari Jumaat kan, hari Jumaat yang mulia ni, jadual kita untuk pendidikan Islam, Ustaz nak masuk tajuk ulum syar'iyah. Okey, ulum syar'iyah, dan rasanya ramai yang dah ambil buku teks, mungkin hampir ke semua yang ambil buku teks. Jadi boleh buka sama-sama buku teks. Kalau kamu tengok pada paparan skrin ni, buku teks ni lah kan, pendidikan Islam tahun 6, kita buka ke halaman untuk bidang akidah. Pertama kita ambil bidang akidah, iaitu sifat-sifat Allah As-Sama', muka surat 69 ni. So kita buka terus muka surat 69 Okey, syarat semua dah buka buku. Jadi kita tengok sifat Allah yang pertama yang kita akan masuk, ini sifat Allah As-Sama', Sama' Allah. Sebelum kita belajar apa itu As-Sama', kita tengok dulu muka surat yang ke-69 ni. Tengok dalam gambar tersebut. Tengok dalam gambar tersebut, perhatikan dan fikirkan. Tengok gambar yang pertama. Kalau kamu boleh tengok, gambar orang tengah duduk kan, seorang pelajar yang tengah duduk. Dia baca zikir, dia berzikir subhanallah, subhanallah kan. Seterusnya gambar yang bawah tu, bawah dia dua orang pelajar tengah berbual, berbual, berbisik-bisik, mengatakan apa? Jangan kawan dengan dia. Kononnya mereka ni tak kawan lah dengan yang seorang lagi tu. Seorang lagi tu kan. Baik. Gambar yang selepasnya pula, baris yang atas tu tentang yang kita tengok ni, yang atas ni. Mari kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Dia dalam tadarus Quran ni, dia mengaji Al-Quran dan dia baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Dan yang bawah ni dia solat, lepas solat dia baca doa, ya Allah, ampunkanlah segala dosaku. Tengok bagaimana gambar-gambar tersebut berkaitan dengan sifat Allah yang kita akan belajar sekejap lagi. Nilai yang bawah tu yang kita akan yang boleh diambil pengajaran, iaitu mengamalkan zikir dalam kehidupan. Sebelum tu Ustaz terangkan sedikit. Kita dalam kehidupan ni, sambil kita belajar ni, Ustaz bagi sedikit perkongsian ilmu. Sambil kita dalam aktiviti seharian kita, janganlah kita lupakan Allah. Janganlah sekali kita lupakan Allah, kerana Allah tak lupa kita walaupun saat. Buktinya apa? Bukti tengok, Allah masih hidupkan kita. Allah bagi kita kehidupan, bagi kita nyawa lah kan, bagi kita nyawa, bagi kita menghirup udara Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita kesihatan. Itu Allah tak lupa kita lah. Dan kita juga harus bersikap macam itulah dengan Allah. Jangan tidak lupa Allah walaupun kita dalam apa cara sekalipun. Kalau kita dalam keadaan sakit sekalipun, lagilah jangan kita lupa Allah. Kita demam, jangan time demam kita, time itulah Allah tak larat nak solat dan sebagainya kan. Padahal solat tu wajib walaupun sakit. Kan ada kaedah-kaedahnya kan. Itu nanti kalau ada masa kita akan belajar lah. Baik, saya terus kepada muka surat yang ke-70 ni. Bagaimana perbualan seorang anak dan seorang ibunya, seorang anak dan seorang ibunya berkaitan dengan sifat Allah ni lah. Ibu dia tanya, anak dia nak menghadapi satu pertandingan robotik pada hari esok. Anak dia gementar lah. Anak dia gementar, rasa takut kan. Macam kamu lah, kalau kamu nak pergi pertandingan kan, tak kisah pertandingan apa pun, kita pun rasa gemuruh kan, rasa takut pula kan.
Jadi ibu dia bagi semangat, dan kita terus kepada ibu dia bagi semangat. Tengok ibu dia kata bacalah doa penting. Okey. Ni macam mana cara nak hilang gemuruh? Bacalah doa penenang hati. Okey. Doa dimohonkan dimudahkan urusan, dan doa yang lain. Doa juga boleh dibaca dengan kuat ataupun dalam hati saja. Okey. Dan ibu tanya, bukankah Allah itu mempunyai sifat sama? Anak dia pun tanyalah. Okey. Apa itu sifat sama? Kan? Apa itu sifat sama ibu? Anak dia tak faham, jadi anak dia tanya, dan ini yang kita akan belajar penting hari ini, iaitu Allah bersifat sama. Okey. Allah bersifat sama. Sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Seperti bisikan hati manusia, pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya. Okey, baik, sekali lagi, Allah, apa maksud sama? Iaitu Allah Maha mendengar setiap segala sesuatu yang ada, yang kita cakap, yang kita bisik, yang kita dalam hati, yang cakap tak cakap, kan? Kalau kita ada terlintas dalam hati, kan? Contohlah, kan, terlintas dalam hati, Allah tu mendengar. Walaupun orang lain tak dengar, kita tahulah sebab kita dalam hati kita, kan? Tapi dalam hati orang lain kita tak tahu. Tapi Allah tahu setiap hati semua, setiap makhluknya, setiap hamba-hambanya, setiap kita ni Allah Ta'ala tahu apa dalam hati, hatta dalam hati kita sekalipun Allah Maha mendengar. Okey. Pendengaran Allah ni berbeza daripada pendengaran makhluknya kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran, dan pendengaran Allah tidak terbatas. Jangan kata Allah dengar ni guna apa? Kan kita dengar guna telinga. Kita tak dengar pun apa yang orang bisik, kita tak dengar apa yang dalam hati. Allah ni ada telinga ke? Tak ada. Pendengaran Allah bukan melalui telinga, bukan ada deria, bukan ada macam kita lah ada telinga tu kan. Macam mana Allah mendengar? Itu Allah punya kuasa lah. Kan, Allah punya kuasa, kita tak payah nak fikir macam mana Allah dengar. Yang penting Allah Maha mendengar. Setiap segala sesuatu tu Allah Maha mendengar. Maha mendengar, as-sama, tu sifat as-sama, iaitu Maha mendengar. Kita manusia, kita lemah. Okey, kita lemah, kita manusia, kita lemah. Kita hanya mendapat mendengar apa yang dapat kita dengar lah, kan? Kalau kita moden sikit, ada telefon ni dapat dah dengar jauh. Itu pun kalau kita telefon macam ni, kan, kita ada online dan sebagainya, dapatlah lebihlah sikit kita dengar ni, kan, jauhlah sikit kita boleh dengar, tapi tetap tidak dapat menandingi kekuasaan Allah. Dalam hati orang kita tak boleh dengar, kan. Orang cakap kalau jauh tak boleh dengar, kecuali kalau buat ada peralatan moden ni lah, kan. Tapi jauh sekali nak menandingi sifat Allah, sifat mendengar Allah ni, sifat Maha mendengar Allah ni, jauh sekali, kan. Nak dikata kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Maknanya Allah Maha mendengar apa yang kita cakap, apa yang kita buat, kan, kita lontarkan suara, Allah Taala mendengar. Dalam hati kita pun Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Okey. Bisikan kita, dalam hati kita, terlintas hati kita, semua Allah Maha mendengar. Baik, tengok buku surat sebelah dia. Firman Allah dalam Al-Quranul Karim, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu sami'un alim. Ini biasa kita dengar. Itu maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Wallahu sami'un alim. Allah sentiasa mendengar dan sentiasa mengetahui. Ini dari Quran, dari Quran ni wajib kita percayalah, dari Quran dan dari hadis. Kan, dari Quran ni confirm betul, memang betul. Ia daripada Allah sendiri. Dan dalil akli. Okey, tadi dalil nakli. Okey, tahu tak dalil nakli ni apa? Dalil nakli ni dalil daripada Quran. Dalil akli ni dalil daripada akal kita. Akal kita itu dalil nakli, akli. Okey. Dalil akli dia, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan.
Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan, seperti tidak boleh mendengar. Mana Allah ni segala sifat sempurna layak bagi Allah. Segala sifat yang hebat, yang baik, kan? Yang kesempurnaan tu confirm layak bagi Allah. Okey, mustahil lah Allah tu bersifat kekurangan. Mustahil Allah tu pekak, kan? Mustahil Allah tu pekak sebab Allah Tuhan. Allah Tuhan kita. Hanya sesatunya Tuhan, dan Tuhan tu wajib bersifat kesempurnaan. Bagi ini kan dah masuk pada tinggi pula kan. Jadi kita percaya Allah tu maha mendengar. Sifat-sifat yang lengkap, sifat kesempurnaan yang apa, semua sifat Allah. Kita ni yang serba kekurangan. Baik. Saya nak sentuh tu dulu. Okay, apa yang kita belajar, saya ulang balik. Yang pertama kita belajar tadi apa maksud sifat as-sama', iaitu sifat sama Allah, iaitu maksudnya Allah maha mendengar setiap sesuatu, dan kita wajib percaya. Wajib percaya, tak boleh tak percaya. Tak boleh, hukum ni tak boleh kejap percaya saja, tak boleh. Tu dah berdosa. Kita wajib percaya, kena percaya Allah maha mendengar. Maha mendengar, okey. Dan ni ialah dalil nakli daripada Quran, wallahu sami'un alim. Dan dalil akli dia, Allah itu dah sifat Allah tu kesempurnaan, maha sempurna, kan? Maha sempurna, maha mendengar. Jadi mustahil Allah tak mendengar lah. Baik. Secara kesimpulannya, apa yang kita belajar hari ini, sikit dulu minggu depan insyaAllah kita sambung ni balik, ataupun kalau tak sambung minggu depan pun akan datang lah, kita akan sambung balik. Sebab kalau minggu depan kalau kita masuk bab lain ataupun jawi dan sebagainya, kita sambung minggu yang akan datang tu lah. Baik, apa yang penting untuk pelajaran hari ini, sifat as-sama Allah, kita percaya, wajib percaya Allah bersifat as-sama', iaitu maha mendengar, dan kita kena berhati-hatilah dalam setiap percakapan kita, sebab Allah tu maha mendengar. Jadi setiap apa yang kita nak cakap, setiap apa yang kita nak buat, kita kena berhati-hati dan ingat Allah tu maha mendengar. Baik, itu saja daripada Ustaz. Sebelum Ustaz terlupa, minggu lepas pun Ustaz terlupa sebenarnya, untuk pendidikan Islam, untuk subjek pendidikan Islam, Ustaz nak kamu khaskan 2 buku tulis lah, buku tulis pendidikan Islam. Satu tu khas untuk Al-Quran dan Jawi, dan satu lagi tu khas untuk ulum syariah. Ulum syariah ni banyak. Ulum syariah ni melangkumi akidah, ibadah, akhlak, adab, kan? Adab, akhlak dan sebagainya lah. Jadi satu tu untuk Quran Jawi, satu buku, satu lagi tu untuk ulum syariah. Okey, ulum syariah ni nanti Ustaz akan beritahu lah. Kalau ada homework ataupun kerja-kerja yang Ustaz bagi tahu dalam WhatsApp dan sebagainya, untuk kamu buat ataupun salin dalam buku, kan, salin ke print ke dalam buku, tampal dalam buku, kamu boleh tampal lah, ataupun salin dalam buku tersebut, dan siapkanlah latihan tersebut. Nanti bila masuk sekolah semula, Ustaz akan semak, ataupun kalau yang boleh hantar snap tu, boleh snap kat Ustaz, tak ada masalah. Ustaz akan semak melalui online jugalah, kan. Kalau Ustaz ada bagi Google Form ataupun melalui quiz, quiz di internet ni, kamu jawab soalan tersebut lah, tapi tengoklah keadaan. Kalau Ustaz bagi minggu tu bagi kerja bertulis, kamu kena salin dan tampal dalam buku, ataupun salin dalam buku terus. Kalau Google Form, kamu jawab teruslah dalam handphone. Apa yang terbaik ataupun apa yang baik itu datang dari Allah, dan apa yang buruk tu dari kelemahan Ustaz sendiri. Untuk hari Jumaat yang mulia ni, sama-samalah kita doa moga virus COVID-19 ni segera ditarik oleh Allah, segera dihapuskan oleh Allah, dan kita dapat berjumpa, bersua semula seperti biasa. Ustaz harap kamu dapat jaga kesihatan, jaga segala aspek lah. Jangan cuti-cuti ni, kan, tak pergi sekolah, kamu pun tak belajar dan sebagainya, kan. Kita sama-sama lah, sama-sama jaga kesihatan, pembelajaran jangan lupa. Yang paling penting Quran, ataupun kalau ada yang Iqra' lagi, jangan lupa, teruskan mengaji di rumah.
teruskan mengaji. Mengajilah dengan orang yang tua daripada kamu kan. Kalau ada yang mengaji dengan ibu bapa tu, bagus, dengan kakak, dengan abang ke, ataupun dengan ustaz atau ustazah yang di luar kan, tak ada masalah. Okey, asalkan jaga SOP lah dan sebagainya. Dan surah Arab janganlah masuk sekolah nanti tak boleh lah baca Quran lah, baca Quran dan sebagainya kan, ataupun tergagap-gagap. Okey, kita sentiasa amalkan sekurang-kurangnya seminggu tu bacalah satu muka surat, dua muka surat, lebih lagi baik lah. Okey, lagi-lagi kita kalau hari Jumaat ni lagi banyak pahala dia kan baca kan. Okey, apa yang baik daripada Allah dan apa yang buruk daripada kelemahan Ustaz sendiri, Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.